masih lagi kita berada di dalam suasana menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-65. Merdeka Malaysia ini pun sudah usia emas 65 tahun. Apatah lagi orang yang hidup zaman kemerdekaan dahulu. Dan kita masih lagi di dalam suatu suasana, suatu mood menghayati perjuangan dan juga menghayati suatu pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, pegawai-pegawai masjid, semua yang telah melibatkan diri di dalam segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Masjid Al-Falah ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang hadir di tempat yang mulia ini, yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayah dan juga kasih sayangnya dapat kita hadir ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadu biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesebuah negeri itu adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesebuah negeri itu adalah pasar-pasarnya. Maka kita bersyukur telah pun dipermudahkan langkah kaki kita, telah dipermudahkan segala wasilah untuk kita sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan dapat kita salat di dalam berjamaah, di dalam salat subuh secara berjamaah. Juga kita ini dapat mengimarahkan, menghidupkan waktu yang telah pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah, untuk kita mengabdikan diri ke hadiratnya. Waktu yang tidak pernah dipersiakan oleh orang-orang yang saleh, melainkan dimanfaatkan untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak adalah satu perhimpunan yang berhimpun di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentilawahkan kitabnya dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun daripada Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa, diselubungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dihadiri, dikerumuni oleh para malaikat, dan setiap yang hadir pada tempat tersebut disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat tersebut. Maka kita berada di tempat yang mulia pada waktu yang penuh dengan fadilat dan juga berada di dalam suatu majlis, suatu mujtama' yang penuh dengan keberkatan. Kita merintih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita didengar dan juga dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika dan waktu ini di tempat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang hadir pada hari ini, ya Allah, setiap seorangnya, lelakinya mahupun wanitanya, mudanya mahupun tuanya, daripada mana sahaja latar belakang mereka sampai, ya Allah, jadikan setiap permasalahan dan kesempitan serta ketidakcukupan mereka suatu jalan keluar dan juga jalan penyelesaian daripadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lepaskanlah kami daripada segala kesusahan dan juga kesempitan, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam daerah suatu ketenangan dan juga suatu kemudahan daripadamu, ya Allah. Bantulah kami hidup di atas muka bumi ini dengan kebaikan, dengan ketakwaan, dan jadikanlah setiap daripada langkah kami dan juga halahan nafas kami serta perkataan yang kami lafazkan, ya Allah, adalah suatu penghambaan, pengabdian dan juga suatu keredaan daripadamu, ya Allah. Dan wafatkanlah kami daripada dunia yang sementara ini, ya Allah, daripada usia yang sementara ini, ya Allah, dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berada di dalam suasana menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-65. Merdeka Malaysia ini pun sudah usia emas 65 tahun. Apatah lagi orang yang hidup zaman kemerdekaan dahulu. Dan kita masih lagi di dalam suatu suasana, suatu mood menghayati perjuangan dan juga menghayati suatu pengorbanan yang telah pun digadaikan, yang telah pun dikehadapankan oleh para perwira pahlawan-pahlawan negara yang nama-nama mereka kian disebut-sebut, nama-nama mereka kian menjadi suatu dendangan di dada-dada masyarakat, terutama sekali Mat Kilau zaman sekarang ni. Bila sebut saja tentang Mat Kilau, semua orang kenal siapa Mat Kilau. Dan semua daripada bangsa Malaysia, alhamdulillah, bangsa Melayu kita, mula tidak merasakan malu untuk memperagakan busana-busana Melayu, dan tidak pun merasakan malu untuk memperagakan busana-busana muslimin dan muslimah. Kerana dunia pada masa ini adalah dunia yang telah pun keterbukaan kepada memperjuangkan agama dan bangsa. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah sebenarnya kita perlu menerapkan suatu perasaan cintakan tanah air dan cintakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang cintakan tanah air di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini melainkan dia cinta dulu kepada agamanya.
Dan setiap manusia, kalau kita ini lihat, kita ini pandang, kita ini perhatikan, kita baca daripada bacaan-bacaan, artikel-artikel ataupun daripada kitab-kitab yang berkisarkan tentang peradaban dan sejarah, semua daripada orang yang memperjuangkan tanah air mereka adalah orang yang mereka itu memiliki suatu keimanan dan juga suatu semangat cintakan agama Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat pejuang-pejuang di dalam tanah Melayu kita. Mana ada seorang pejuang pun yang mereka itu tidak beragama. Walaupun pejuang itu bukan beragama Islam, tetap juga dia berjuang kerana agamanya. Seperti mana perjuangan membebaskan tanah air dekat Sabah daripada perjuangan kaum Murud yang disebutkan sebagai Antanom. Suatu perjuangan tetap dengan berpaksikan agama yang mereka anuti. Juga perjuangan dekat Sarawak, perjuangan kaum Dayak membebaskan tanah air. Mereka itu berjuang dengan pegangan-pegangan kaum Dayak seperti mana yang disebutkan perjuangan rentap pada ketika itu. Yang pada waktu itu semua daripada semenanjung tanah Melayu ini, kalau kita lihatlah perjuangan membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah, semuanya perjuangan-perjuangan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala berdaulat di dalam negara dan juga negerinya. Mana ada seorang pun pejuang-pejuang tanah Melayu yang mereka itu ahli korporat. Mana ada seorang pun pejuang-pejuang tanah Melayu yang mereka itu adalah ahli politik. Cuba kita lihat perjuangan tanah Melayu, semuanya mereka itu adalah para ulama. Mereka orang yang mendalami ilmu agama. Mereka adalah orang yang mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Daripada mat kilaunya, gurunya adalah Tok Kupaluh, dua-duanya ulama. Daripada Dol Saidnya, daripada Tok Bahaman, Tok Janggut, Tok Kenali, semua mereka kalau kita bacalah mereka punya manaqib, mereka punya latar belakang, asal usul, semua daripada keturunan dan juga keluarga yang memegang kepada agama. Yang kita pada hari ini memiliki semangat kebangsaan bertanjak kita, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan pejuang-pejuang Melayu berserban. Betul tak? Mereka itu berserban. Kecuali tanjak mereka pakai ketika mana ingin menghadap sultan ataupun menghadap orang-orang kenamaan. Sahaja pakaian mereka tiap-tiap harinya pakaian sunnah. Dan tempat mereka adalah masjid. Kehidupan mereka adalah menuntut ilmu. Dan mereka itu menghidupkan sunnah di dalam kehidupan mereka. Jadi dapatlah kita ini mengenal pasti bahawasanya dalam keturunan kita ini, siapa dia yang akan memperjuangkan agama bangsa dan negaranya apabila sudah pun setelah kemerdekaan, dan siapa dia yang akan mempertahankan kemerdekaan ini sebenarnya. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peradaban zaman sekalipun, di dalam zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu pun perjuangan yang membebaskan tanah air, melainkan perjuangan itu adalah perjuangan untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kota Jerusalem dibebaskan oleh yang disebutkan pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa dibebaskan? Kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kota Konstantinopel dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada pembukaan dan juga membebaskan tanah air daripada cengkaman keganasan dan juga cengkaman kezaliman, semuanya berpaksikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mana ada satu pun berpaksikan kepada hiburan? Mana ada satu pun berpaksikan kepada makanan ataupun perniagaan? Salahuddin Al-Ayyubi buka kota Jerusalem, Baitul Maqdis, kerana perniagaan ke? Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantiniyah, kota Konstantinopel, disebabkan perniagaan ke? Ataupun disebabkan perhiburan dan sebagainya? Jawapannya kerana agama Allah Subhanahu wa taala.
memperjuangkan tanah air, semua daripada peradaban sejarah tak sunyi dan juga takkan lekang daripada perjuangan mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makna hanya Islam yang mengajarkan penganutnya dan juga orang-orang yang berpegang dengan ajarannya untuk memperjuangkan tanah air dan cintakan tanah air. Sampaikan kata para ulama, hubbul watan minal iman. Cintakan tanah air itu adalah dari keimanan. Tak termasuk dalam rukun iman cintakan negara, benar. Tapi kalau orang itu telah pun lengkap keimanannya di dalam paksi rukun iman yang 6, nescaya dia akan cintakan negara. Tidak ada manusia yang cintakan negaranya kalau dia tidak beragama. Maksud cintakan negara ini mencintai perkara-perkara yang baik di dalam negaranya dan juga pada tanah air, tanah tumpah darahnya. Yang kita sebutkan Malaysia tanah tumpah darahku. Tanah tumpah darah kita semua adalah Malaysia. Maka negara ini kita pertahankan kerana apa? Kerana tempat kita cari makan? Kerana tempat kita ini bermain-mainan? Kerana tempat kita ini bersiar-siar, berjalan-jalan? Jawapannya, kerana negara ini tempat kita dapat mendirikan syariat Allah. Yang memimpin dapat mendirikan perundangan dan kepimpinan berlandaskan syariat Allah. Yang terpimpin pula boleh menjalankan suatu aktiviti dan juga suatu amalan berpaksikan syariat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan kita ini menjadi cintakan tanah air. Kalau hanya disebabkan hiburan, berapa banyak negara yang tergadai kerana hiburan? Kalau disebabkan kerana perniagaan, cuba kita belajar daripada kerajaan Bani Abbasiyah, jatuh dan juga tergadai. Seperti mana Bani Uthmaniyah, jatuh dan tergadai disebabkan perniagaan-perniagaan yang berhutang. Kalau disebabkan tentang makanan dan sebagainya, berapa ramai, berapa banyak negara-negara Islam yang berjaya dimiskinkan dan dikebulurkan. Maka subhanallah, perjuangan yang berpaksikan agama adalah perjuangan yang tidak akan luput di telan zaman. Yang tidak akan selama-lamanya pudar. Melainkan ianya digunakan pada waktu yang diperlukan sahaja. Kita tak nampak orang berjuang macam pejuang sekarang ini. Kerana mereka duduk di masjid, di majlis-majlis ilmu. Tetapi bila sampai waktunya, kita ditekan, kita dikekang, maka orang-orang inilah yang akan memperjuangkan tanah air dan juga memperjuangkan agama bangsa dan negaranya. Percayalah, orang yang berniaga pada waktu ini, bila sampai saja waktu darurat, mereka lari. Percayalah, orang yang sedang mempertahankan jabatan, mempertahankan jawatan, mereka itu bila sampai saja waktu darurat, mereka akan ambil mereka punya jabatan, mereka akan gantikan mereka punya jawatan dengan harta benda ataupun emas-emas dan sebagainya, mereka akan lari tinggalkan negara kita. Percayalah, kalau kita ini kembali terjajah, wal'iyadzubillah, jangan kita harap. Tapi kalaulah negara kita ini seolah-olah kembali terjajah, bukan mereka yang akan pertahankan negara kita. Bukan mereka yang akan memperjuangkan, menggadaikan harta benda mereka. Yang memperjuangkan negara, yang memperjuangkan, yang menggadaikan jiwa raganya untuk negara ini, sekarang mereka ini sedang menuntut ilmu dan juga sedang duduk di dalam masjid-masjid untuk beribadah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita ini memastikan keturunan dan susur galur keturunan kita keseluruhannya, memperjuangkan tanah airnya, memperjuangkan bangsanya, mempertahankan agamanya, maka pastikanlah kita anak-anak bangsa kita memenuhkan tempat-tempat ini. Sedihlah kita, menangislah kita kalaulah kita lihat tempat-tempat ini tidak ramai anak-anak muda.
Sedihlah kita, menangislah kita kalau kita lihat tempat-tempat ini, pusat-pusat pengajian ilmu dan juga orang-orang yang bertalaki pada zaman sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang telah pun beruban. Bukan kita katakan mereka tidak boleh untuk menuntut ilmu, tetapi yang akan menyambung warisan dan generasi zaman sekarang ini adalah orang-orang yang mereka itu sebenarnya masih lagi kanak-kanak dan muda di zaman sekarang. Kalau masjid lengang daripada anak-anak muda, takut-takut nanti negara kita hanya akan melahirkan generasi yang menjadi penyokong-penyokong musuh yang akan merobohkan negara kita, wal'iyadzubillah. Kalau masjid-masjid kita, majlis-majlis ilmu kita sunyi daripada anak-anak muda, orang-orang anak-anak baru, anak-anak muda ini, takut-takut generasi kita pada akan datang, mereka itu menjadi orang yang lari daripada medan perang, daripada memperjuangkan tanah air, agama dan bangsanya. Kerana kita telah pun belajar daripada sejarah tanah kita sendiri, tidak ada seorang pun yang memperjuangkan tanah air kita, melainkan orang yang mendalam dalam ilmu agamanya, dan mereka adalah para ulama. Datuk nenek kita dulu, mereka semua pejuang tanah air, cuma mereka tak terkenal saja. Cuba lihat bagaimana kehidupan mereka. Cuba lihat bagaimana mereka punya agama. Tidak ada seorang pun nenek-nenek kita yang zaman dahulu memperjuangkan tanah air, mereka itu memakai pakaian-pakaian berkebaya dan juga menjolok mata. Tidak ada seorang pun datuk-datuk kita zaman dahulu, mereka itu memperjuangkan tanah air tetapi tidak mendirikan solat dan juga meninggalkan solat berjamaah. Semuanya di dalam keadaan agama yang lengkap dan juga di dalam keadaan agama yang begitu kuat, subhanallah. Hadirin yang dirahmati dan disayangkan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada peradaban dunia ini sebenarnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, pendapat para ulama, umat Muhammad akan kekal setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2000 tahun. Kalau Nabi Isa alaihi salam dah lebih daripada 2000, dah sampai 2022 tahun Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baru sampai ke tahun yang ke 1444 Hijriyah. Maksudnya umat Muhammad sekarang ini, kalaulah benar pendapat para ulama bahawasanya umat Muhammad hanya kekal 2000 tahun setelah kewafatan Rasulullah, kita masih lagi ada 600 tahun yang ke hadapan. Dan jangan kita ini ingat bahawasanya bumi ini selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala biarkan diperintah oleh orang-orang yang jabarut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mengpasamkan, mengagih-agihkan kehidupan umat Muhammad kepada beberapa fasa, iaitu 5 fasa yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan 5 fasa ini rasa-rasanya satu sahaja zaman Jabarut, yang lain semuanya zaman pemerintahan yang penuh dengan kegemilangan agama Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kezaliman memerintah dunia sekejap saja, mungkin 100-200 tahun sahaja. Sedangkan Islam telah pun memerintah dunia beribu-ribu tahun. Telah 1000 lebih tahun dah kita diperintah. 1000 tahun dah bahawasanya Islam hidup dalam keadaan memerintah dan tidak diperintah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berbunyi, takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha. Berlakunya zaman nubuwah pada kamu, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia berlarutan sehinggalah tempoh waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sampai waktunya ia ditarik, maka Allah Ta'ala akan tarik kembali zaman nubuwah tersebut. Itu fasa kehidupan umat Muhammad. Fasa yang pertama, fasa nubuwah yang disebutkan zaman Rasulullah SAW hidup
dan memerintah dalam kota Madinah lebih kurang 12 tahun. Kemudiannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha." Kemudian berlakunya suatu khilafah yang berlandaskan didikan kenabian, kata Rasulullah. Dan ianya berpanjangan sehinggalah tempoh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai suatu waktu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah taala berkehendak ianya diangkat, ditarik semula. Kemudian Rasulullah, ini adalah fasa tempoh umat Muhammad yang kedua, yaitu zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman Khulafa Ar-Rashidin diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Ibn Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan memerintah khilafah Islamiyah pada ketika itu anak endanya selama 6 bulan, Sayyidina Hasan Ibn Ali. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali memerintah di dalam Khulafa Ar-Rashidin selama 6 bulan sebelum meletakkan jawatan. Kemudiannya beralihlah fasa tempoh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini. Summa takunu mulkan 'adan fayakunu ma sya'allahu an yakuna summa yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha. Kemudian berlakunya pemerintahan yang menggigit, kata Rasulullah. Pemerintahan image-nya Islam. Pemerintahan pembawakannya Islam, dasarnya Islam, tapi dengan agenda yang tersendiri, bukan lagi agenda nubuwah. Dan ianya berpanjangan, kata Rasulullah, sehinggalah waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah taala berkehendak ianya akan ditarik semula. Ini adalah fasa tempoh umat Muhammad yang ketiga, yaitu Mulkul Adud, bermula daripada pemerintahan Bani Umayyah, seterusnya Bani Abbasiyah, seterusnya Bani Uthmaniyah. Umayyah berpaksi dekat Kufah. Abbasiyah pusat pemerintahannya dekat Baghdad. Uthmaniyah pusat pemerintahannya dekat yang disebutkan sebagai Istanbul, dahulunya Konstantiniyah. Maka ketiga-tiga pemerintahan ini pemerintahan yang masih membawakan Islam, dasarnya dasar-dasar Islam, image-nya image Islam, tetapi dengan agenda bukan lagi agenda nubuwah. Maksudnya bukan lagi di dalam manhaj Nabi, tapi manhaj masing-masing. Manhaj masing-masing tu tidak lagi ikut acuan Khulafa Ar-Rashidin, tidak lagi ikut acuan Rasulullah, tapi ikut acuan masing-masing. Yang Umayyah ikut acuan Umayyah, yang Abbasiyah ikut acuan Abbasiyah, yang Uthmaniyah ikut acuan Uthmaniyah. Tetapi masih lagi di dalam image agama dan juga Islam yang kuat, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu berlarutan begitu lama, 1000 lebih tahun. Zaman ketamadunan Umayyah lebih kurang dalam tempoh 65 tahun, macam tempoh kemerdekaan Malaysia. Zaman ketamadunan Abbasiyah berlarutan dalam tempoh 516 tahun lebih kurang. Dan zaman ketamadunan Uthmaniyah lebih mudah nak ingat. Tempohnya adalah senang saja, 666 tahun. Kalau kita gabungkan kesemuanya 1000 lebih tahun, 1200 tahun lebih kurang. Subhanallah. Bayangkan pemerintahan yang membawakan image Islam, yang tidak berbau dengan kekotoran, tidak berbau dengan suatu kekufuran, walaupun agendanya bukan agenda nubuwah, itu sahaja sudah pun berlarutan dalam lebih kurang 1200 tahun yang dahulu. Allahu Akbar. Dan tidak pernah pun dunia ini diperintah oleh mana-mana kuasa-kuasa yang dianggap kuasa besar. Minta maaf, kami umat Muhammad tidak menganggap mereka kuasa besar. Cuma buku teks sejarah kata mereka kuasa besar. Sedangkan mereka tak besar mana? Pemerintahan mereka juga tak lama mana? Besar ke mereka kalau mereka memerintah kurang daripada 1000 tahun?
Besar ke mereka kalau mereka itu memerintah kurang 300-400 tahun? Tidak besar. Hanya sahaja sejarawan dan buku teks sejarah. Teks sejarah kata mereka adalah kuasa-kuasa besar. Tapi sebenarnya mereka tak besar. Allah Ta'ala tak sebut pun mereka dalam Quran itu sebagai mereka itu besar. Allah Ta'ala sebut kerajaan Dzulqarnain dalam Al-Quran. Dapat kalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan suatu kerajaan Talut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan kerajaan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Mana kerajaan yang disebutkan besar sangat di dalam Al-Quran ini yang dikatakan sebagai suatu kuasa-kuasa besar? Kita membaca sejarah dalam sudut pandang falsafah, bukan sudut pandang Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita pandang sejarah dalam sudut pandang Al-Quran dan As-Sunnah, nescaya mereka bukan kuasa-kuasa besar. Mereka adalah kuasa yang mungkin besar pada sesuatu waktu sahaja, tapi bukan selama-lamanya. Dan kita berada sekarang pada fasa tempoh yang keempat. Zaman yang dikatakan kuasa-kuasa besar itu memerintah. Mereka itu yang dinamakan kerajaan Jabarut. Kata Rasulullah SAW, "Summa takunu mulkan jabariyatan, fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha." Kemudian berlakunya zaman pemerintahan Jabarut. Cuba kita lihat, zaman nubuwah, setelah itu khilafah. Dan setelah itu Rasulullah tak sebut khilafah lah. Rasulullah sebut setelahnya mulkan aud, iaitu zaman kepimpinan, bukan khilafah lagi. Setelah itu zaman mulkan jabariyah, bukan lagi zaman khilafah. Kita berada pada dua fasa tempoh yang bukan lagi zaman khilafah. Tetapi satu daripadanya adalah fasa tempoh pemerintahan yang masih menggunakan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mereka punya paksi dan juga mereka punya pembawakan. Walaupun bukan lagi di dalam agenda nubuwah, agenda kenabian. Dan kita berada pada zaman mulkan, di zaman pemerintahan yang kedua dalam fasa tempoh kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan fasa tempoh ini dikatakan diperintah oleh mulkan jabariyah, iaitu pemimpin-pemimpin Jabarut. Mereka bukan pemimpin tetapi kepimpinan. Kepimpinan ataupun sistem, namanya sistem Jabarut. Kenapa Jabarut? Membawa umat Muhammad kepada suatu sistem kufur. Astaghfirullahaladzim. Sistem kehidupan kita semuanya ditarik dan juga diarahkan kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Semuanya, perundangannya, keuangannya, sosialnya, politiknya, semuanya menjerumus ke arah itu. Wal'iyadzubillah. Hanya sahaja orang-orang yang sedar, sama ada mereka akan mengelak ataupun memperbaiki dan memperbetulkan dalam wajah nubuwah. Tetapi wajah asasnya bukan lagi wajah keislaman. Guru kami mengatakan bahawasanya yang dikatakan nizamul alam tahta madhallatil kufur. Zaman sekarang ini, undang-undang dan juga sistem dunia di bawah payungan dan naungan orang-orang kafir. Allazi ya'ulu amril ummah ilal kufur, yang memerintah manusia menarik mereka semua orang-orang Islam kepada kekufuran. Kita Islam sistem kufur. Kita Islam keuangan kufur. Kita Islam pemerintahan kufur. Perintah pemimpin Islam pemerintahan kufur. Subhanallah. Ada siapa-siapa boleh jadikan kita keluar daripada zaman sekarang? Jawapannya tidak. Ini adalah ditentukan oleh Allah. Tetapi perjuangan untuk mempertahankan agama itu akan tertegak pada bila-bila masa, dan ia adalah fardu. Perjuangan untuk menegakkan agama adalah tertegak pada bila-bila masa di mana jua, dan dia adalah kefarduan. Kefarduan yang tidak ditetapkan mana waktunya kerana dia adalah sepanjang zaman. Kalau tidak kerana itu, buat apa Rasulullah SAW berperang dalam peperangan Badar? Kalau bukan kerana itu, kenapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah berperang dalam peperangan Siffin? Kalau bukan kerana itu, kerana sebab apa subhanallah pembukaan demi pembukaan dilakukan? Maksudnya mempertahankan agama itu berlaku pada mana-mana zaman sekalipun. Tapi Rasulullah letakkan kita zaman-zaman
yang disebutkan ini supaya kita faham perjuangan kita bentuk macam mana pada zaman sekarang. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada pada zaman Jabariyah dan kita pada fasa tempoh kedua terakhir. Yang setelah ini zaman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz hadis ini menyebutkan bahawasanya summa takunu khilafatan summa akhiru dzalika takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, dan yang penghujungnya, kata Rasulullah, akan berlakunya zaman khilafah dalam landasan kenabian, dalam pendidikan ataupun didikan kenabian. Maksudnya khilafah Islamiyah kembali tertegak setelah ini. Subhanallah. Maksudnya kalau kita ini rangkumkan lima tadi, zaman mulkan, kerajaan-kerajaan hanya ada 2 fasa tempoh. 3 daripadanya, yang pertama nubuwah Rasulullah, yang kedua khilafah iaitu para sahabat, yang akhirnya adalah khilafah iaitu generasi baru yang akan memimpin dunia di akhir zaman, yang disebutkan oleh para ulama Al-Mahdi Al-Muntazar di akhir zaman. Dan dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketamadunan peradaban manusia umat Muhammad terakhir sekali adalah ketamadunan Islam, khilafah Islamiyah, dan tidak ada lagi dah setelahnya melainkan tiupan sangkakala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan makna zaman terakhir bagi umat Muhammad pemerintahannya adalah khilafah Islamiyah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka kita untuk pada hari ini meletakkan suatu tanda soal ataupun suatu perkara untuk kita berfikir. Dalam 5 fasa tempoh umat Muhammad, Rasulullah tak sebut pun zaman Dajjal. Dalam 5 fasa tempoh umat Muhammad, Rasulullah SAW tak sebut pun zaman Ya'juj dan Ma'juj. Kerana apa? Kerana apa perkara ini dibesar-besarkan oleh umat Muhammad? Kerana benda ini dipandang dan disensasikan oleh lisan-lisan para da'iyah dan juga penulisan-penulisan orang-orang yang mereka itu menuliskan tentang agama. Tetapi harus kita ingat, kita daripada zaman sekarang sehinggalah zaman terakhir umat Muhammad masih lagi ada lebih kurang 600 tahun kalau tak silap, kalau tak salah. Kalau ikut pandangan para ulama, lebih kurang sedemikian. Dan Dajjal hanya dapat mengaku dirinya Tuhan suatu hari nanti hanya 40 hari sahaja. Lama ke sikit? Lama ke sekejap? Sekejap. Ya'juj dan Ma'juj keluar hanya mengambil masa sehari 2 hari, lepas tu dilazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang fitnahnya adalah besar, tetapi bukanlah perkara yang perlu diperbesarkan umat Muhammad. Zaman kegemilangan umat Muhammad itu lebih lama dan juga lebih berpanjangan. Maka subhanallah, tak perlu kita ini bimbangkan tentang fitnah Dajjal kalau kita berpaksi pada perjuangan yang benar. Kalau kita ini berpaksi pada pegangan yang sebenar. Tetapi apa yang kita bimbang anak-anak kita yang berada di luar sana, anak-anak bangsa yang berada di luar sana, ajak mereka sampai ke tempat ini, nak selamat daripada fitnah Dajjal di akhir zaman, berpegang teguh kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dengan pendirian yang tepat, dengan pendirian nubuwah, dan juga dengan pendirian yang telah pun diletakkan oleh para ulama terdahulu. Insya-Allah tak ada apa yang perlu kita ini takutkan, melainkan kita ini bimbang zaman tersebut, kita ini mungkin akan terkesan. Itu sahaja. Adapun keimanan masih lagi teguh insya-Allah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita zaman sekarang hantar anak pergi tahfiz? Jadi mahad tahfiz tu ada minggu ataupun bulan orientasi, apa sebutannya lebih kurang. Katanya anak tak boleh balik 40 hari. Kalau adakan daurah 40 hari. Kalau keluar 40 hari. Kenapa? Dajjal akhir zaman keluar dalam tempoh 40 hari. Dalam tempoh 40 hari ini, kita perlu ikat diri kita dalam rumah. Nak buat apa dalam rumah 40 hari?
Inilah didikannya, subhanallah. Ikut manhaj para ulama kita selamat. Kenapa 40 hari? Kerana Dajjal di akhir zaman keluar dalam tempoh 40 hari. Kalau kita ikat diri kita, kuarantin diri kita 40 hari dalam rumah, nak buat apa? Maka isilah 40 hari itu seperti mana yang telah diisi oleh para ulama. 40 hari keluar, 40 hari daurah, 40 hari subhanallah orientasi dekat Mahat Tahfiz. 40 hari ini nak didik kita supaya terselamat daripada fitnah. Kalau 40 hari pun tak tahan, takut-takut, kita yang disuruh ikat diri dalam rumah, kuarantin dalam rumah, zaman Dajjal 40 hari, kita akan keluar pada waktu itu, dan setiap orang keluar daripada rumahnya, keluar daripada daerahnya, keluar daripada masjidnya, akan ditimpa dengan fitnah kekufuran Dajjal. 40 hari saja bukannya lama. Tapi itu pun ramai yang tidak betah duduk di tempat-tempat mereka. Dajjal tak akan masuk dalam masjid, melainkan bila dia lalu, orang masjid akan keluar. Dajjal mereka itu tak akan masuk ke dalam rumah-rumah orang yang soleh, melainkan Dajjal akan panggil orang itu keluar. Dajjal tak akan masuk Mekah dan Madinah, melainkan dihentakkan kaki di sebuah tempat. Dajjal pada waktu itu, orang-orang munafik dan orang-orang yang ada kekufuran akan keluar. Maksudnya kalau kita lazimi tempat-tempat ilmu, kita selamat daripada fitnah Dajjal. Tapi macam mana nak lazimi kalau kita ni 40 hari nak kuarantin diri pun tak boleh. Nak kuarantin diri di dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan beriman, bertakwa pun tak boleh. Maka perlu kita tepuk dada tanda keimanan kita. Adakah kita orang yang terkena fitnah Dajjal ataupun tidak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan martabat kita dan juga menjadikan kita semua terselamat daripada pancaroba dan juga fitnah zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pejuang-pejuang yang mempertahankan tanah air kami, berpaksikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, setiap yang hadir pada hari ini, ya Allah, ampunkan dosa mereka, angkatkan darajat mereka, selindungi segala keaiban dan kekurangan mereka, lengkapkan segala kekurangan mereka dengan kesempurnaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kami di tempat ini, ya Allah, perkenankan segala hajat yang terbuku dalam setiap hati-hati kami, ya Allah, dan bebaskanlah kami daripada segala kesempitan yang sedang kami hadapi pada hari ini maupun selama-lamanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam kita habiskan pada hari ini. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, tersinggung mana-mana pihak ataupun tersebut benda-benda yang sensitif. Minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza li wa lakum wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.